dosa memakan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam siri hikmah daripada hadis. Pada kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis yang berkaitan dengan riba, iaitu dosa memakan riba. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika mal'unun ala lisan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memakan riba, orang yang menulis riba, orang yang mewakilkan riba itu adalah terlaknat, terkutuk, tercela sekiranya mereka mengetahui perkara tersebut dan tercela di atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Daripada hadis ini kita dapat fahami bahawasanya orang yang terbabit dengan riba itu semuanya itu terlaknat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang memakan riba, yang memberi riba, yang menuliskan riba, yang menyaksikan transaksi riba, itu semuanya terkutuk pada hari kiamat. Ini adalah satu dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengisytiharkan perang kepada orang yang terbabit dengan riba. Jadi seumpama contoh kalau kita ingin membeli sebuah kereta, maka jangan kita sampai terjadi tiga segi. Kita dengan dealer, dealer dengan bank, lalu kita juga dengan bank. Ini adalah satu perkara yang tidak syar'i. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh kita ialah kita seumpama contoh kita pergi kepada bank, kita bagi tahu bank kita nak beli sebuah kereta BMW contohnya, harganya 100,000 contoh. Lalu bank yang akan membeli dengan dealer dengan syarikat kereta, lalu bank menjualkan kepada kita. Jadi transaksi kita itu adalah dengan bank secara berhutang, kita bayar secara ansuran bank yang kepada bank yang menjualkan kepada kita kereta BMW yang kita inginkan. Itu tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai terjadi kita terbabit dengan dua belah pihak yang akhirnya kita daripada hutang yang 100,000 itu menjadi 150,000 dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang tidak syar'i. Begitu juga sekiranya kita memberikan pinjaman kepada seseorang, lalu kita mensyaratkan memberi pinjam 100,000, kita mensyaratkan nanti harus dibayar 150,000. Itu adalah haram, itu adalah riba. Kullu qardin jaran naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menguntungkan itu adalah riba. Kalau kita inginkan keuntungan daripada duit yang kita keluarkan, itu hendaklah kita menjadi pemodal. Umpamanya kita memberikan 100,000 kepada satu orang, lalu kita mengatakan haruslah dia memberikan kepada kita 5,000 setiap bulan sebagai contoh. Namun untung dan ruginya itu harus ditanggung oleh kita pemodal. Kalau tidak ingin menanggung risiko, maka cukup sekadar memberi 100,000, pulangkan kembali 100,000. Bagi 500,000, pulang kembali 500,000. Bagi 1 juta, pulangkan kembali 1 juta. Jangan ada mengambil lebihan daripada duit yang kita berikan kepada seseorang sebagai pinjaman. Itu semua adalah perkara yang haram. Jadi mudah-mudahan kita beramal dengan hadis ini. Kita hari ini kalau masih lagi terbabit dengan bank-bank yang konvensional yang tidak syariah, maka hendaklah kita berpindah. Sekarang ini hampir keseluruhan bank sudah ada Islamiknya itu, maka hendaklah kita berpindah kepada bank-bank untuk menyelamatkan diri kita daripada memakan duit ataupun memakan sesuatu yang haram, yang terbabit dengan lebih-lebih lagi riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.